Dulu ada satu masjid saya mengajak, dia buat perangai ke ni, tapi lah tak tahu tak pergi lah. Bila mai bulan puasa, kan kita semua buka puasa di masjid, dia boleh dia hampak tikar depan tu semua, lepas tu dia hampak tikar satu tepi kolah. Bila mai waktu buka puasa, dia boleh habaq ni hak mana Rohingya Bangla semua sana nah tepi kolah tu tempat apa situ. Sini orang kampung. Bahasa saya mungkin kasar tapi ni panggil bodoh. Kamu puasa letih, depa puasa juga, depa letih. Kamu orang Islam, depa orang Islam juga. Pasal layanan kamu first class, depa third class. Sama ya, kamu Islam, depa Islam. Patut layanan sama, panggil duduk. Ni dak ustaz, dah buh asing sepasal. Waktu makan buka puasa tu, mentara mai, tambah. Hak kat pok-pok tu tanya pun tak. Nabi SAW menyatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam ini adalah saudara orang Islam. Saya translate dalam bahasa logat kita, logat Tasik Gelugok ni. Nabi kata orang Islam ni dia adik-beradik dengan orang Islam lain. Orang Islam sama orang Islam, Nabi kata ni adik-beradik. Adik-beradik. Awak yang senyap terus nampak ke ya? Nabi sebut ni al-muslimu akhul muslimi. Nabi kata orang Islam ni dia adik-beradik dengan orang Islam lain. Bahasa kampung kita bagi senang faham, nama kata orang Islam semua adik-beradik. Makna yang mengaji malam ni walaupun nama kita bin lain, bapak kita lain, mak kita lain, ni semua adik-beradik sebenarnya ni. Ni kita hak mengaji dengan hak mengajar ni, kita semua adik-beradik ni. Ni hadut Tasik Gelugok ni semua sama agama dengan kita, semua adik-beradik kita. Dah ustaz, dia bangsa Melayu ustaz, betul ya, bangsa Melayu, agama dia Islam, dia adik-beradik kita. Tu habis tu Rohingya Palestin apa Pakistan ataupun Bangladesh aduk main ustaz, hari Jumaat depa main sembahyang, walaupun kulit beza, bahasa beza, depa beranak tempat beza dengan kita, tapi yang sama, kita Islam, dia Islam, rupanya dia adik-beradik kita. Ni poin pertama, bahasa ni kasar lah. Ni poin pertama yang hari ni orang Islam sendiri tak sedar. Dia tak rasa orang Islam lain adik-beradik dia. Tu dia lanyok ikut suka. Nak bohong, nak menipu, nak scam Makau. Nak scam Makau, scam ikut suka. Sebab apa? Sebab saya dia tak rasa tu adik-beradik dia. Tu ya. Tu penyakit. Nabi sebut orang Islam dia adik-beradik dengan orang Islam lain. Selesai. Nabi sebut dia tidak menzaliminya. Bila sebut kata orang Islam ni adik-beradik dengan orang Islam lain, nombor satu Nabi kata kamu tak boleh buat naya dia. Dah dia adik-beradik kamu, tak boleh buat naya dia. Jangan buat naya dia. Apa benda ustaz? Tak kiralah penanya nyawa dia tak boleh, nak bunuh ke nak katok apa tak boleh. Penanya harta dia, tipu kelentong perkena ambil harta dia tak boleh. Penanya maruah dia pun tak boleh. Tiga tu. Penanya nyawa, penanya tu kita panggil apa? Zalim lah, buat jahat pada nyawa dia tak boleh. Maksud dia nak bunuh dia, nak katok dia, nak mudaratkan dia tak boleh. Nak buat jahat pada harta dia pun tak boleh, pasal dia adik-beradik kita. Tak boleh. Nak ambil harta dia, curi harta dia, ambil barang dia, tak abang, tipu sana tipu, tak boleh. Dua. Dan yang ketiga maruah dia, nak penjatuh maruah dia, hina dia, kutuk dia, ikut suka, tak boleh. Pasal apa ustaz? Pasal dia adik-beradik. Nabi kata adik-beradik kamu tak boleh buat naya dia. Oh yang senyap nampak dia. Habis tu orang duk nanya ikut suka ustaz. Bahasa mudahnya, dia tak rasa orang Islam dia adik-beradik dia. Tu ya. Dia tak rasa hak duk ada dalam dunia ni adik-beradik dia. Dia tak rasa hak satu agama dengan dia tu adik-beradik dia. Sebab tu dia buat nanya ikut suka. Tu ya. Sebab tu yang mengaji malam ni kena start rasa balik. Jumpa siapa pun orang Islam sebut ni adik-beradik aku, ni adik-beradik aku. Bukan nak suruh pergi bagi reta kat dia. Bukan nak suruh pergi sanjung dia, bawa dia, bagi reta, bagi duit. Dah. Jangan buat naya dia. Betul. Yang kedua Nabi sebut tidak mendedahkannya kepada kebinasaan. Bahasa tu bahasa buku. Bahasa kita, bahasa kampung ni, Nabi kata kalau dia kena naya, kamu kena tolong. Itu maksud dia. Nak tulis macam mana makna tu? Kalau dia kena naya, kita kena tolong.
Boleh tak ustaz kita biar dia dalam rosak ustaz? Boleh tak kita biar dia rosak? Boleh tak kita biar dia kena zalim? Boleh tak biar dia tu jahat ustaz? Boleh tak? Tak boleh. Dia jadi mangsa, kita kena tolong. Dia buat jahat pun kita kena tolong. Tolong apa? Tolong sedakkan dia pada jahat. Kan Nabi sebut, tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat tanya, yang kena zalim kami faham lah, dia kena nanya kami tolonglah. Habis tu orang jahat, orang zalim nak tolong macam mana? Kan Nabi kata, selamatkan dia daripada terus buat jahat. Kalau dia terus buat jahat, dia akan sampai kepada neraka. Takut-takut dia dihumbang ke dalam neraka. Selamatkan saudara kamu daripada masuk dalam neraka. Any question? Dan nak bagi nampak dulu, nak bagi nampak hadis ni cerita pasal apa. Nah, huraian dia sekali kita baca belakang, nak bagi nampak tu secara umum. Hadis ni tajuk kita malam ni macam tu corak dia. Baik, selesai. Kemudian Nabi sebut kepada kita, Nabi tambah lagi belakang tu. Nabi kata, siapa yang menolong hajat saudaranya, Allah akan menolong hajatnya. Oh, yang ni cantik. Yang ni saya duk letak di siapa yang ibu-ibu yang mana free, ayah-ayah yang mana free. Setiap minggu kita ada kelas di Darul Hadis, apa yayasan di pusat pengajian Darul Hadis di Pokok Macang, sebelah Pokok Macang tu. Pokok Macang, Pokok Tampang, Pokok Macang duk tukar sebelah Masjid Pokok Macang ada pusat pengajian Darul Hadis. Kita buat setiap minggu hari Isnin pagi pukul 9. Saya baru mengajak tajuk ni. Poin mudah dia macam ni lah. Kita hidup atas dunia ni, kita semua ada hajat. Yang main mengaji ni semua ada hajat. Sama ada hajat tu hajat dunia ni, nak kaya, nak mudah, nak anak-anak dengar kata, nak kalau boleh apa rumah kita tenteram, tak ada siapa kacau. Hajat kita ni banyak. Hajat dunia tu pun banyak dah. Hajat akhirat telah lah. Nak mati senang, nak masuk dalam kubur mudah, nak duduk di padang mahsyar seronok, nak titian sirat laju, nak minum air telaga Kausar, nak masuk dalam syurga bersama dengan baginda. Impian habuan akhirat, hajat akhirat tu lagi banyak ah. Rupanya Nabi ajak kita, kamu nak hajat kamu tu tunai, kamu tolong tunai hajat orang dulu. Kamu tunai hajat orang, Tuhan tunai hajat kamu. Kunci dia kat situ ya. Kita nak habuan kita banyak, nak Ustaz, nak tolong hak orang, selesaikan hak orang, Tuhan bagi kat kita. Rengkuh hak kita sendiri belum tentu dapat. Rengkuh faham tu. Ni nak bagi faham ni, saya tak mau bawa pandangan ulama panjang-panjang. Nak bagi faham dulu. Kita pulung sendiri belum tentu dapat. Kita selesai hak orang, Tuhan selesai hak kita. Awak yang senyap, nampak ke? Rupanya cara dia macam tu. Sebab tu hajat kita bahasa mudah lah. Kita nak hajat, saya nak Ustaz, saya ada impian ni Ustaz, walaupun umur 70 lah, nak menikah lain Ustaz. Contoh lah, mana nak buat Ustaz? Tunaikan hajat orang. Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Kunci dia kot tu ya. Tu contoh lah, ibu-ibu jangan marah. Contoh. Jangan buat niat macam tu lah kan, tapi nak sebut contoh dia macam tu lah. Ibu-ibu di belakang nak anak dengar kata, ambil ni, tolong orang, Tuhan sempurna ajak kita. Betul. Siapa yang melepaskan kedukaan seorang Islam, kedukaan tu kalau boleh buat tu kesempitan, boleh kat buku tu, kesempitan. Orang tu susah makan tak ada, kita tolong. Orang ni dengar kata ada masalah, nak pergi mana-mana tak boleh, kita bantu. Dengar kata orang ni tersepit, kita tolong. Maksudnya kita ni tolong rongkai sempit orang. Orang susah kita tolong, orang tak perlu bantuan kita bagi. Jenis ringan tulang ni Ustaz dia ni Ustaz orang minta tolong Ustaz. Rumah mayat ada orang mati, dia sampai elok Ustaz. Kenuri, gotong royong, dia sampai elok Ustaz. Ada orang sakit, dia sampai elok Ustaz. Dia ni jenis ringan Ustaz minta tolong sedia-sedia boleh. Orang hak jenis macam ni, dia banyak lepaskan kesempitan orang lain atas dunia. Rupanya orang macam ni hari akhirat, Tuhan lepaskan dia daripada kesempitan akhirat. Hak duka sedih-sedih akhirat. Hak orang duk cerita kata baju tak ada di hari kiamat, dia ada baju. Orang tu tenggelam dalam peluh sampai lutut, sampai pinggang, sampai ni, sampai hapus pun ada, dia tak kena benda tu. Orang lain tunggu lama di padang mahsyar, dia cepat. Orang lain kena layan teruk, dia layan mudah. Tuhan lepas semua hak susah-susah hari akhirat. Sebab atas dunia dia banyak lepaskan kedukaan orang.
Faham tak cerita? Ni awal ni cerita lah dulu kan. Nak bagi nampak. Rupanya kunci dia kat situ Ustaz. Ya, kita semua nak doa menjang, nak dapat di akhirat baik, akhirat baik, akhirat baik. Ni cara dah. Doa saja boleh, tapi tak cukup. Dia perlu dengan amalan. Amalan dia apa? Yang ni. Boleh? Selesai. Dan Nabi sebut yang terakhir, siapa menutup aib orang Islam, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Hari yang dibongkarkan semua aib kita ni, hari akhirat, semua Tuhan tayang, Tuhan tunjuk. Nah, jangan takut nah, semua Tuhan tunjuk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, besar benda baik besar zarah Tuhan tunjuk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, buat benda jahat besar zarah pun Tuhan tunjuk. Yarah tu maksudnya ditonton, dilihat, diperlihatkan. Tak mana benda merapu, benda merepek kita buat, semua Tuhan tunjuk. Macam mana nak Ustaz? Macam mana kami nak aib kami tu? Semua orang tak tahu Ustaz. Macam mana nak buat aib tu supaya Allah Ta'ala padam, Allah Ta'ala tak hitung, tak kira, supaya pergi hari akhirat nanti tak termasuk dalam senarai, benda-benda tu semua dipadam habis. Macam mana nak buat? Rupanya Nabi sebut, atas dunia jaga aib orang, Allah Ta'ala balas akhirat, aib kamu Tuhan simpan. Faham terbalik dia? Siapa atas dunia suka buka aib orang, cerita buruk orang menjang, hari akhirat nanti dia tunggulah aib dia semua Tuhan muka pula. Itu saja. Dia timbal balik Any question? Ada soalan? Boleh ke mengajak kita ni? Tengok nampak macam marah. Baik, cuba tengok uraian di belakang. Poin di belakang. Poin nombor 1. Sikit-sikit no. Tak habis pun tak apa. Nanti bulan depan kita sambung lain. Pasal setiap benda ni ada benda yang kita kena kongsi. Baik, poin nombor 1. Poin nombor 1 ni pengarang kitab kita bahas tajuk perkataan Muslim kan. Kan dalam hadis sebut Al-Muslimu akhul Muslim. Dia sebut perkataan Muslim. Muslim tu apa? Hak tu dia bahas dalam poin yang pertama. Cuba tengok. Perkataan Muslim dalam hadis ini bererti orang Islam yang sebenar. Dalam hadis tadi disebut Al-Muslimu, orang Islam adalah saudara pada orang Islam lain. Orang Islam dia adik-beradik dengan orang Islam lain. Maksud orang Islam dalam hadis ni adalah orang Islam yang betul-betul berpegang dengan ajaran Islam. Itu maksud dia. Bukan pada zahirnya sahaja, bukan orang Islam yang takat mengaku je Islam, tak. Maksud hadis ni orang Islam betul-betul pegang dengan ajaran Islam. Setakat mengucap 2 kalimah syahadah di lidah tanpa meresak ke dalam hati dan amalan. Bukan orang Islam jenis tu. Ataupun setakat memiliki nama dan tradisi agama Islam, bukan jenis orang macam ni juga. Hadis ni Nabi sebut orang Islam dia adik-beradik dengan orang Islam lain. Orang Islam tu siapa Ustaz? Orang Islam yang macam mana yang anggap orang lain adik-beradik ni? Orang Islam yang macam mana yang rasa orang Islam ni semua adik-beradik dia? Pengarang kitab kita sebut orang Islam yang betul-betul pegang dengan ajaran Islam. Bukan hak jenis takat mengucap saja, mayang tak, puasa tak, ngaji tak, apa pun tak. Hak ni tak termasuk dalam hadis ni. Hak jenis nama je Islam tapi tak nampak macam orang Islam pun Ustaz. Hak ni pun tak termasuk dalam hadis ni. Hak dalam hadis ni orang Islam hak betul-betul pegang dengan ajaran Islam. Orang Islam yang betul-betul pegang, dia akan anggap orang lain semua dia beradik dah. Sebab tu malam ni poin dia macam ni lah. Poin dia malam ni kita cek tengok, kita anggap tak orang Islam lain adik-beradik kita? Selama mana kita tak anggap orang Islam lain adik-beradik kita, selama tu iman kita belum sempurna. Poin dia kat situ ya. Makna kita belum lagi orang Islam yang betul-betul tulen lah. Tu bahasa mudah lah. Kita tak rasa saya depa saya kira saya sudah ha? Rupanya lagi mana tak rasa, lagi tu iman kita tak sempurna lah ya. Boleh sembang lah kan? Ada rasa kasih dah orang Islam lain? Tak ada, saya ikut suka depa kan? Tu depa duk kena teruk ambil pergi depa kena dia tak rasa apa. Tu adik-beradik kamu yang kena ambil pergi depa depa buat panggil pihak depa kena lantak depa. Dia tak ada rasa, tak ada langsung rasa kasih, rasa sayang, tak ada. Takat orang luar tak kasih tak apa. Kadang dia jadi suami dengan bini tak ada rasa kasih, nak sepak terajang ikut suka sepak tak ada kasih.
Sedangkan isteri dia tu walaupun isteri, tapi adik-beradik ke tu, adik-beradik sebab agama sama. Ada anak tu tinggal tu kahwin-kahwin, tinggal bini, tinggal anak sekali, nafkah pak pun tak bagi. Padahal anak dia orang Islam, adik-beradik dia ke tu, darah daging dia juga tu, tapi dia tak rasa kasih. Orang macam ni bukanlah orang Islam yang betul-betul sempurna iman. Belum. Malam ni kita cek tengok kita duduk kat mana kan. Faham ke saya duduk cerita mana ni? Oh, dah duduk ni. Ada soalan? Sama. Muslim yang sebenar juga seorang mukmin. Orang Islam hak betul-betul tulis ni, dia juga digelar mukmin, orang yang beriman. Kerana orang mukmin sahajalah, kerana orang yang beriman sahaja yang sanggup menganggap orang Islam lain itu sebagai adik-beradik dia. Saudara tu adik-beradik lah. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, hanya sanya orang mukmin itu bersaudara. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, hanya sanya orang beriman ni, dia orang beriman saja akan anggap orang lain semua adik-beradik dia. Itu senang bahasa. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya sanya orang beriman ini bersaudara. Bahasa kampung kita, Tuhan kata orang beriman je akan anggap orang lain hak sama agama dengan dia ni adik-beradik dia. Hak beriman je akan anggap macam tu. Hak tak beriman ataupun yang lemah iman, dia takkan anggap orang lain adik-beradik dia. Sebab tu malam ni kita cek tengok kita duduk kat mana. Kadang tengok Rohingya jalan tu kan, lantak pergi ke dia. Dulu ada satu masjid saya mengajak, dia buat perangai ke ni, tapi lah tak tahu tak pergi lah. Bila mai bulan puasa kan, kita semua buka puasa di masjid, dia boleh dia hampak tikar depan tu semua, lepas tu dia hampak tikar satu tepi kolah. Bila mai waktu buka puasa, dia boleh habaq ni hak mana Rohingya Bangla semua sana tepi kolah tu tempat hampa situ. Sini orang kampung, bahasa saya mungkin kasar tapi ni panggil bodoh. Kamu puasa letih, mereka puasa juga, mereka letih. Kamu orang Islam, mereka orang Islam juga. Pasal layanan kamu first class, mereka third class. Sama ya, kamu Islam, mereka Islam. Patut layanan sama, panggil duduk. Ni dak Ustaz, dah buh asing sepasal. Waktu makan buka puasa tu, mentara mai, tambah. Hak kat pok-pok tu tanya pun tak. Mereka adik-beradik. Kamu makan tambah, bagilah mereka makan tambah. Kamu puasa lapang, mereka puasa lapang. Sama je. Cuma kamu warga negara, mereka bukan warga negara. Beza kat situ ya. Saya pergi masjid tu, sound tu lepas tu saya tak tahu. Jadi apa tak tahu. Tu walaupun nampak Ustaz nampak biasa, tapi perangai tu menampakkan kata kamu tak menganggap orang lain adik-beradik kamu. Ibu-ibu duduk di rumah, kadang ada hak jenis apa, orang-orang petani ke apakah, duduk main jual barang heret tu, tengok bawa duduk peluh, duduk lap peluh tu, apa salahnya panggil ni, mai minum air tu, mai tak beli pun tak apa, panggil minum air tu. Ni dok tengok nampak tutup pintu. Padahal adik-beradik, apalah yang adik-beradik macam tu. Faham maksud saya tu? Orang yang iman dia makin kuat, dia akan anggap lagi ramai orang Islam adik-beradik dia. Kalau iman lemah, dia akan anggap sikit lah. Tapi kalau iman dia makin kuat, makin ramai orang Islam, dia akan anggap tu adik-beradik dia. Sebab tu dalam dunia ni kita tengok, ada orang dia kasih kat diri dia sendiri lah. Dia kira dia bini dia nak makan tak makan, lentak anak nak jadi apa, ikut suka. Ni hak jenis fikir diri sendiri. Ada orang dia ambil berat pasal keluarga dia korban hidup tak apa, jadi keluarga dia senang. Ada orang iman dia lebih mantap, dia atas sikit, dia tak fikir dah pasal diri, dia tak fikir dah pasal keluarga, dia fikir pasal masyarakat dah.
Hidup dia kira tolong, ada orang susah tolong, ada orang apa-apa. Bini terkorban sikit tak apa. Yang penting dia bantu masyarakat di luar banyak. Ada. Sebab apa? Sebab dia rasa masyarakat di luar dia beradik dia. Orang lain duduk rehat di rumah, dia boleh turun pergi bantu masyarakat. Ada hak lebih mantap iman. Dia bukan tangkap tengok masyarakat negeri lah. Dia tengok dalam negara dia sendiri. Dia rasa dalam negara ni semua dia beradik dia. Dan ada yang lebih kemahir, dia tengok sampai tahap umat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang duduk di Malaysia ya. Tapi apa jadi kat Palestin, dia kalut. Tiap-tiap bulan pergi Palestin, buat apa? Pergi bagi bantuan sana. Padahal orang Palestin tu bukan ada bertadung darah apa dengan dia, tak ada. Tapi sebab dia sana Islam, dia Islam. Dia rasa orang Islam Palestin dia beradik dia. Dia sanggup pergi. Dengar misi bantuan, mana ada. Gempa bumi, tanah runtuh, semua pergi. Dan saya kalau boleh buat contoh, ayah mungkin pernah dengar dulu ada satu nama. Dia orang Perak dulu, tapi meninggal lah. Dah meninggal tak apalah, kita boleh sebut lah. Almarhum Ustaz Nur Azli Musa, orang Perak. Yang mana last kali Allah Ta'ala bagi umur 50 lebih ya. Meninggal dunia di Madinatul Munawwarah, di perkuburan Baqi'. Tuhan bagi. Nak pergi tengok anak Kongo je. Tapi Tuhan bagi meninggal sana. Dia masih hidup di Malaysia ni. Mana tempat ada gempa bumi, mana tempat ada bencana alam, semua dia turun pergi. Bangladesh ke, pergi dekat Rohingya, Arakan ke, pergi dekat Nur ke, pergi kat ni. Semua tempat turun pergi. Hatta itu apa? Yang tsunami ni apa? Bukan Solo apa? Palu pun sampai merata. Sebab dia menganggap orang Islam semua dia beradik dia. Kita kena ada perangai tu. Tapi nak pupuk perangai ni bukan senang ni. Any question? Saya tak mau bagi pandangan para ulama banyak-banyak, kita nak bagi faham je dulu. Baik, semua boleh dapat cerita tu selesai. Baik. Adapun maksud bersaudara di sini, okey. Adapun maksud kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara tu apa maksud dia? Ayah yang mana ada kitab buat catatan sikit boleh tak? Kan muka surat 3 belah atas tu kan kosong. Muka surat 3 belah atas tu kan kosong kan. Ni dekat sini. Dekat nombor tu kan kosong. Contiang sikit kat situ. Saya bagi sipir ni ingat terus. Rupanya tu kata kita kena tahu benda ni rupanya. Kalau perkataan Arab dia macam ni, dalam perkataan Arab dia sebut al-ukhuwah fil Islam. Kalau bahasa Melayu lah tulis kat situ. Adik-beradik dalam Islam ada 3. Tulis tu. Adik-beradik dalam Islam ada 3. 3 ni maksudnya 3 jenis. Adik-beradik dalam Islam ada 3 jenis. Mana-mana orang kalau masuk satu daripada 3 ni, rupanya Islam kata tu adik-beradik kamu tu, tu adik-beradik kamu tu, tu adik-beradik kamu tu. Kalau masuk satu daripada 3 ni. Yang ni Maulana Syekh Ali Jumaah pernah sebut, saya terjemah tu lah nak bagi cepat. Nombor 1 tulis itu hubungan darah. Hubungan darah. Mana-mana orang yang ada hubungan darah dengan kita, tu dia beradik kita. Tu mudah. Tu memang lah kita duk pegang pun. Abang kita darah sama macam kita lah. Abang kita dia beradik kita, adik kita dia beradik kita. Sepupu pun ada hubungan darah naik sampai atas. Kan? Ayah kita dengan ayah sepupu kita, mereka dua beradik, hubungan darah ada. Kita pukul sepupu tu pun adik-beradik. Anak menekan pupu, kira adik-beradik juga. 3 pupu pun kira adik-beradik juga. Makna kalau ada hubungan darah, Islam kata tu adik-beradik kamu. Yang ni tak ada masalah. Yang ni kita semua faham. 1. Nombor 2 tulis itu sesama agama. Sesama agama. Mana-mana orang yang sama agama dengan kita, Islam kata tu dia beradik kamu. Dan ni yang kita duk bincang lah ni. Hak mana agama sebiji macam kita, semayang menghadap kiblat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, puasa macam kita, pergi haji pun di Mekah ayat tak, tu semua dia beradik kita. Boh lang kepala siap-siap. Sekejap lagi kalau keluar naik motor, nampak hak pakai ketayak balik mayang masjid Tasik Gelugong ke, balik mai kampung Selamat ke, nama tengok ni Melayu Ustaz, Islam. Boh lang kepala, boh lah hati. Ni beradik aku, ni dia beradik aku, ni dia beradik aku. Tu cara nak latih. Jumpa siapa tepi jalan lagi, latih tengok sampai malam lagi.
Jumpa siapa pun, ni dia beradik aku, ni dia beradik aku, ni dia beradik aku, ni dia beradik aku. Bagi duk ingat sedia, kata tu dia beradik kita. Dua. Yang ketiga, tulis itu dalam kemanusiaan. Malam ni dapat yang ni pun jadilah. Dalam kemanusiaan. Apa maksud dia Ustaz? Hak nombor 3 ni macam ni. Mana-mana makhluk yang ada 2 biji mata macam kita, telinga 2 macam kita, tangan 2 macam kita, kaki 2 macam kita, jalan pun macam kita, cakap pun macam kita, kok mulut juga. Kalau kata makhluk tu macam kita, tu dia beradik kita. Setuju tak? Oh, maknanya Ustaz, kalau macam tu kita ni dengan orang Cina kira adik-beradik ke Ustaz? Ya, ayah-ayah dengan lingua eng adik-beradik tu. Betul kan? Tak apalah sebut nama tu kenal. Ayah-ayah dengan lingua eng adik-beradik. Macam mana pun marah Ustaz, kita benci kat dia, betul? Memang kita tak suka perangai dia, betul Ustaz? Tapi batang tubuh dia kita tak boleh benci, Ustaz, adik-beradik kita. Dia adik-beradik. Ayah-ayah dengan apa nama? Julutung adik-beradik. Kita duk marah ke apa? Ariel Sharon, adik-beradik. Ibu-ibu dengan Donald Trump, adik-beradik. Ada orang kata saya tu merapu Ustaz. Merapu pun nama. Cuba cek Tok Nek Donald Trump siapa? Cek balik sampai atas. Nama dia sama dengan Tok Nek kita. Kita ni cek Nek sampai ke atas. Tok Nek kita Hawa. Tok Wan kita Adam. Cek Donald Trump punya Tok Nek dengan Tok Wan dia. Nek atas sama Adam dan Hawa. Jadi macam mana pun kita dengan dia beradik. Lepas tu ada orang tanya soalan, Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya ni kerja di kilang tu ada non-Muslim. Dia meninggal, rumah terbakar ke apa Ustaz? Bolehkah kami duk buat collection, duk kutip duit pergi bagi kat dia? Boleh tak boleh? Jawapan dia, boleh. Atas dasar kemanusiaan. Dia sempit, duit tak cukup, dia apa, kena timpa musibah. Bolehkah kita pakat-pakat tolong bantu dia? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Pasal apa? Pasal adik-beradik. Yang tu boleh. Tak, saya tak boleh bagi Ustaz. Pasal apa? Dia bukan Islam. Tak. Atas dasar kemanusiaan. Dia beradik kita. Sama manusia. Boleh bagi. Tak ada masalah. Kalau dia minta untuk agama dia, dia sebut kata nak buat pusat sekian-sekian. Nak buat tempat ibadat sekian-sekian. Hak tu tak boleh bagi. Untuk agama dia, kita tak boleh bagi. Untuk dia susah sempit, tak ada masalah. Bagi ya. Dia beradik. Lepas tu ayah-ayah duduk dekat bank. Asal nak kadang ada non-Muslim ni kami ni daripada Persatuan Thalassemia ni duk kutip untuk dana thalassemia, kita buh kepitayak atas kepala ni, apa salahnya tunjuk akhlak Islam, tarik RM5 bagi jangan duk tahu kopiak mana tak mau, jangan bagi, paling tidak dia buh dalam kepala orang Islam pun baik. Jadi dakwah tu dakwah buh. Bukan dia kempen nak buat berhala kepada. Dia kempen ni penyakit, nak ubat penyakit. Bagi biar. Jadi beradik. Ada soalan? Allah Akbar, nampak stres ni, nampak gaya tajuk ni. Tak ada habis, malam ni memang tak ada habis sekalian. Jangan takut, malam ni memang tak akan habis. Dan saya pun tak minat sangat kita nak baca rup laju bagi habis. Pasal setiap poin nanti penting ni. Nanti kita akan mengaji ni sini nak berhenti isyak. Berhenti tu Isyak berhenti ke boleh lejak 5 minit. Berhenti tu takat sikit-sikit boleh no. Okey. Lah ni pukul apa dah? Tanya tu pun tak apalah, memang tak dan dah, tak apalah. Cuma nanti kita akan mengaji, kita perhabis lalu perenggan yang pertama ni. Perenggan kedua nampak dia bulan depan. Nah, kita sambung sikit. Sini azan ke terus? Terus kan azan dulu. Azan dulu. Kalau azan dulu kita jawab azan dulu no. Baik. Adapun maksud bersaudara. Tadi kita dah sebut saudara tu ada 3, selesai. Cuma dalam ayat Al-Quran ini Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ini bersaudara. Apa maksud dia? Adapun maksud bersaudara di sini ialah perhubungan antara sesama Islam, hubungan antara orang Islam sama orang Islam ni
seperti perhubungan saudara-saudaranya menurut keturunan. Allah Ta'ala nak orang Islam sama orang Islam ni jadi adik-beradik macam adik-beradik kandung. Tu maksud dia. Tuhan nak kita urus orang Islam, kita berbaik dengan orang Islam macam kita baik dengan adik-beradik kita sendiri. Itu maksud dia. Iaitu satu bentuk perhubungan yang kuat. Hubungan adik-beradik memang kuat sungguh lah. Ayak cincang tak putus. Tu Melayu punya pepatah. Yang tidak ada pengkhianatan dan kezaliman. Tak ada khianat, tak ada zalim. Tapi akhir zaman adik-beradik pun tikam adik-beradik lah ni. Itu akhir zaman. Itu tak upayalah. Tapi asas dia adik-beradik ni dia tak khianat dengan adik-beradik. Tapi akhir zaman dah tu kita kena terimalah. Baik. Bentuk perhubungan yang seperti ini macam mana nak buat orang Islam dengan orang Islam lain macam adik-beradik kandung, Ustaz? Bentuk perhubungan seperti ini timbul daripada iman yang telah mendarah daging dan menguasai gerak-geri dan tingkah laku menuju ke arah yang diridai Allah. Rupanya nak bagi orang Islam lain macam adik-beradik sendiri ni, dia bergantung pada tahap iman kita. Iman kita macam mana? Sebab tu Ustaz, habis tu macam mana nak kuatkan iman kita, Ustaz? Nak bagi iman kuat ni nak buat macam mana? Hak ni saya ambil kalam tu Ustaz Aminuddin. Ustaz Aminuddin sebut senang. Dia kata iman dicari di masjid. Nak ni kita kalau orang cakap kan, macam mana nak tingkatkan iman? Nak tingkatkan iman, iman cari di masjid. Iman cari dalam majlis ilmu. Iman cari dalam Quran. Iman cari dalam semayang. Iman cari di Mekah. Maksudnya iman ni kita boleh naik, boleh tingkat dengan cara buat ketaatan. Buat ketaatan, iman kita akan meningkat. Rajin banyak buat maksiat, iman kita akan menurun. Sebab tu iman orang biasa ni yazid wa yanqus, naik turun, naik turun, naik turun. Buat kebaikan banyak, dia makin naik. Buat maksiat, dia turun pula. Nampak macam semua keluar tanda tanya putih kat atas. Kalau ada apa nak tanya-tanya, saya bukan main mengajak malam ni. Kita main di sini, saya pun ambil mengajak di Simpang 3 ni, kita nak main kongsi je. Jadi kalau ada apa nak tanya, boleh tanya. Saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya akan tanya orang lain pula lah. Jangan malu ya tanya. No, insya-Allah. Baik. Poin nombor 2, saya minta maaf hak ni bulan depan lah kita bincang. Poin nombor 2 nanti kita akan mengaji tajuk macam mana nak tolong orang. Cerita bab tolong orang nombor 2. Nombor 3, cerita bab kita lepaskan kesempitan orang. Nanti kita akan tengok hak tu pun panjang tak. Dan nombor 4, hak ni syok, kita akan mengaji bab tutup aib. Maksud dia aib orang kena jaga. Kalau ayah ibu nak satu cerita, saya buat ambil satu kisah lah. Ni ulama dulu ada satu ulama nama Hatim Al-Asam. Saya pergi mana lalu saya buat cerita ni. Kita ambil pengajaran pada cerita ni. Ada seorang ulama nama Hatim Al-Asam. Asam tu maksud dia pekak. Dia dapat gelaran pekak tu dalam bahasa mudah lah, dia digelar, dia tak pekak ni, dia bukan pekak tok guru besar, tapi digelar pekak. Sebab apa? Sebab satu hari masa dia mengajar, ada satu orang perempuan bangun, anak murid lah bangun, anak murid tu nak tanya soalan, lepas tu anak murid tu kentut. Makcik tu bangun-bangun nak tanya soalan, kentut. Dia nak jaga aib makcik tu, nak jaga ayak muka makcik tu. Makcik tu tanya soalan, muka biasalah dah kentut, duduk malu, tok guru dengar apa aku kentut, tok guru dengar apa. Hatim Al-Asam ni masa tu dia tak ada gelaran, tak dapat gelaran tu lagi. Dia tanya balik, ulang balik soalan boleh tak? Aku tak dengar. Makcik tu ulang lagi, kuat sikit boleh tak? Aku tak dengar. Dia ulang kuat lagi. Tok guru ni kata, ulang kuat sikit boleh? Aku tak dengar, tak clear, tak jelas. Ulang lagi. Sampai makcik tu penat suruh, tinggi suruh. Dalam hati makcik tu kata apa? Dia macam ni tak dengar, dia mesti tak dengarnya aku kentut ni. Dan rupanya mulai pada hari tu, siapa saja tanya, semua dia suruh penaik suara, tanya kuat-kuat, sebab dia tak dengar. Sebab tu dia digelar Hatim Al-Asam, Hatim si pekak. Tahu apa lama dia berlakon tu? Berlakon tu kan betul pun, berlakon dia. Tahu apa lama berlakon? 30 tahun. Bukan sehari, 30 tahun berlakon macam tu. Sampai satu hari waktu dia tengah mengajar, tiba-tiba anak murid dia tanya, "Tok guru nak tanya soalan." Dia kata, "Tanya slow-slow sudah." Dia cakap Arab lah, saya translate Melayu lah. Dia kata, "Cakap pelan-pelan sudahlah, aku dah dengar lah." Bila anak murid dia tanya, "Tok guru, macam mana Tok guru boleh dengar? Sebelum ni cakap kena tanya suara kuat dan sebagainya."
Masa tu baru dia buka cerita. Dia kata, aku maknanya tak pekak. Aku tak pekak. Aku berlakon pekak ni kerana aku nak menjaga aib seorang makcik yang tanya soalan kepada aku. Dia tanya soalan pada aku dan dia buang angin, dia kentut. Tapi hari ni cerita 30 tahun lepas ni, dan peristiwa ni berlaku 30 tahun lepas. Dan hakim kata apa? Dan hari ni tugas aku dah selesai untuk jaga aib dia sebab dia telah meninggal dunia. Kata dia tak ada dah, jadi tugas aku jaga aib dia selesai. Tutup aku lah. Yo, orang dulu jaga aib. Kita dengar orang ketuk, siapa marah ni, siapa marah ni, tak ada tempat lain nak marah, tak boleh, tak ada adab tu. Ayah hendak dengar Nabi SAW dalam satu majlis ada seorang sahabat kentut, dia buang angin. Jadi buang angin tu slow, busuk lah. Kan angin jenis slow tu dia busuk. Sahabat-sahabat masa tu duduk perembang lah, bahasa kampung kita lah, duduk perembang tengok. Saat lagi waktu nak semayang, saat lagi kita tengok siapa bangun permit wuduk, hak tu lah hak kentut tu. Semua bukan duduk tunggu, duduk dengar baginda mengajak, tapi duduk tunggulah siapa dia bangun nak pergi ni, hak kentut ni baru teruk ni, hak ni. Habis Nabi mengajak, Nabi kata apa? Semua yang ada di sini wajib berwuduk. Nabi kata yang main mengaji semua ni wajib berwuduk, maksud semua kena pergi sembahyang. Hak kentut tu dengar-dengar lega kan? Pasal apa Ustaz? Pasal tak kentut semua kena ambil wuduk, jadi dia pun selamat kan? Jadi para sahabat tak tahu siapa kentut tu. Para sahabat seorang tak tahu, dan orang yang kentut tu sampai lah pun tak tahu siapa dia kentut tu, sampai lah orang tak tahu. Nampak? Sebab apa? Sebab Nabi SAW jaga aib orang yang kentut tu. Kita ada apa marahnya, apa tak ada tempat lain nak marah, tak boleh tu, tak ada adab, tu mengaibkan orang. Nampak kecil tapi benda tu besar. Boleh no? Hak tu nanti kita mengaji. Kemudian nanti kita mengaji bab mengumpat sikit di bahagian belakang tu yang ada A, B, C, D tu cerita bab mengumpat. Mengumpat tak boleh, tapi ada kes boleh mengumpat orang. Ni nanti bulan depan kita sambung. Syok ni, kita ni dia syok. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kalau saya nak minta izin sikit boleh tak? Satu aja. Hak ni rasa tak kongsi pun rasa rugi. Saya ingat nak kongsi agaklah sikit, boleh ke no? Minta izin sikit tak apalah. Baru ni saya mengajak di Kulim. Tajuk dia simple ya. Sebab saya tajuk ni semua kena pakai ni. Saya mengajak berkaitan dengan tajuk adab dalam majlis. Adab dalam majlis. Majlis bahasa Arab, bahasa Melayu, majlis. Bahasa Arab pun majlis juga, sama. Majlis maksud dia tempat duduk pertemuan lah. Bahasa kita ni pertemuan. Jadi kalau dua orang pun dikira pertemuan, majlis. Duduk 3 orang lengkong kat kedai kopi pun, duduk menyimbang 3 orang pun, itu dikira satu majlis. Duduk dalam mesyuarat dikira satu majlis. Duduk mengaji macam ni pun dikira satu majlis. Boleh faham tak tu no? Senang nak bagi faham majlis tu. Rupanya bila sebut kata majlis ni, antara satu peraturan yang kita semua kena reti, Nabi sebut idza haddatsa ar-rajul, bahasa Melayu lah cepat sikit. Apabila seorang laki-laki memberitahu kamu sesuatu, bila siapa-siapa mai habaq kat kita, kemudian dia balik, lepas dia habaq dia balik, Nabi sebut fahiya amanatun, maka ia adalah amanah. Siapa-siapa mai jumpa kita, mai cerita satu benda kat kita, rupanya dia jadi amanah untuk kita. Saya buat contoh senang lah nak bagi faham. Saya buat 2 contoh, satu orang perempuan, satu orang lelaki lah. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu duduk bawah pokok pelam, tengok-tengok kat nak mai. Ni contoh mudah. Kat nak mai, dia mai duduk menyimbang dengan kita, dia duduk kata, aku tak tahulah, aku nak cerita kat hang ni, aku terserabut dah ni. Benar apa? Laki pun kata nak nikah lain. Tak, contohlah kat nak tu mai cerita, kita pun dah tanya, tahu mana kata nak nikah lain. Lah duk usung handset buat masuk bilik iyak pun bawa handset, main menentang apa lah. Lepas tu bila pegang, jangan duk pegang, aku duk syok dia ni gatai janda mana tak tahu ni. Nampak dia duk cerita tu. Kat nak ada bukti ke? Ada bukti. Sekian. Tak apalah, okey. Bila habis dia cerita tu, kat nak kata, jangan cerita kat orang lah. Aku ni stres, tak tahu nak luah kat siapa. Aku main cerita kat hang.
contoh. Lepas tu Kak Nak tu balik, ibu-ibu masa tu cerita Kak Nak tu jadi amanah kat kita tau. Bukan boleh duk pergi cerita kat orang lain kau suka, tak boleh. Kita masuk dalam rumah, suami tanya, "Hai, sembang dengan siapa tadi? Sembang dengan siapa tadi tu?" Ibu-ibu, ayah kena faham, bila sebut kata amanah ni dua benda nah. Nombor satu, individu tu amanah pada kita, tak boleh bocor ikut suka. Orang tu tak boleh bocor. Yang kedua, isi bincang tu, isi perbincangan tak boleh bocor. Dua-dua tu tak boleh bocor. Bila masuk dalam rumah, suami tanya, nyembang dengan siapa tu? Pandai-pandailah jawab, ada jiran. Kira okey tu. Dia tak habaq siapa orang dia tak habaq apa cerita yang bincang. Cantik tu. Kalau kena cerita agak macam mana Ustaz? Suami tanya takkan nak bohong. Cerita agak. Kalau cerita, sebut satu daripada dua, okey. Sebut satu ya. Siapa dia main menyembang ni? Tengok apa kerja khiyau siapa dia tu? Tak nak. Bocor dah satu. Bocor dah. Awak menyembang apa sampai kerja khiyau teruk tu? Kita dah bocor dah nama dah. Isi dia jangan bocor. Pandai-pandai lah. Cerita orang perempuan, biasalah. Kami orang perempuan, dah lah. Kami menyembang teman-teman kami. Maknanya makcik ni dia amanah. Kalau dia pergi rembah dia dua macam mana Ustaz? Siapa pergi menyembang hang Ustaz? Kat nak menyembang apa tengok teriak teruk kan? Duk bang oi. Dia duk apa? Laki dia nak pergi kau lain. Gatal duk main handset lah apa. Orang pun kita bocor, isi perbincangan pun bocor. Kita dikira tak amanah. Tak amanah ni bukan khianat. Ayat boleh satu contoh ni sebagai penutup untuk orang lelaki. Ayah-ayah duduk dalam mesyuarat. Kan kita masuk mesyuarat. Mesyuarat tu majlis tu. Contohlah mesyuarat masjid. Kita mesyuarat nak buat program 31 hari bulan 12. Karnival hujung tahun. Masjid Simpang 3 Taitong. Sini panggil masjid nama apa? Simpang 3 Taitong tak ada. Taitong Ustaz pandai-pandai. Masjid Simpang 3 nak buat karnival. Bohlah karnival masjid ke apakah. Okey. Waktu mesyuarat bincang tajuk tu, tak apa. Kita pun selesai mesyuarat, keluar pergi kedai tom yam. Pukul kan sembang mesyuarat tu pagi. Tengah hari pergi duduk kedai tom yam. Duduk jumpa geng-geng puak-puak duduk kedai tom yam dah lah tu. Depa tak masuk mesyuarat lah. Geng-geng duduk kedai tom yam tu. Depa tanya, "Hai, main mana?" Kita bak main mesyuarat. Sembang apa mesyuarat? Ni. Dah kita nak buat program 31 hari bulan tu nak buat karnival masjid tu. Maklumat karnival tu memang kena habaq kat orang. Nak buat karnival memang kena bagi tahu. Okey lagi, cantik lagi. Kita nak buat program insya-Allah tu. Nanti kalau ada apa-apa saya lantik jadi AJK apa kita bakat-bakat bantuan tu. Insya-Allah. Okey tu. Maklumat tu cantik. Lepas tu hak masuk mesyuarat ni mula bocor. Dia kata, bunyi. Nak boleh tarikh 31 bulan 12 tu pun puas keli. Sampai tepuk-tepuk meja. Keli sakan. Depa tanya, "Awak bersiapa?" Keli ada hak kata tak suruh buat, habis duit lah, covid lah apa duk buat program karnival lepas semua ni. Hak tu hak marah. Hak suruh buat keluar hujah pula. Sampai tepuk-tepuk meja tadi tu punya keli. Nampak? Dia dah bocor isi yang tak patut bocor. Pok-pok tu tanya pula, "Siapa dia hak tepuk meja?" Siapa lagi? Pengurusi dengan Tok Imam. Oh dia. Dia bocor tu isi. Dia bocor sekali individu. Orang ni dia kira khianat. Kalau nak bocor macam tu, baik panggil haduk kedai tom yam tu, masuk mesyuarat sekali. Senang. Orang panggil jemput main mesyuarat tu, panggil nak bincang hak dalam tu ya. Bukan suruh bongkar semua. Bongkar yang patut sudahlah. Cerita hak patut-patut sudahlah. Jangan buka semua. Sini okey. Tu saya mau ni cerita. Jaga amanah tu. Nabi kata amanah tu. Dengan khianat, dengan amanah. Nanti ada lagi kita kongsi. Banyak benda nak kongsi. Tapi masa tak mengizinkan. Nanti lepas